Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Kelab 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Hai. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey Ustaz. Yes. Topik kita hari ini mungkin semua dah tahu. Tapi kita sajalah nak ketengahkan sebab kita pentingkan bila kita dapat tahu apa ni, anak-anak muda pun dah mula ikut Puaka Extra, dah tahu. So kita selitkan sekali dah. Pasal topik kita hari ini pasal hadas. Hadas. Yeah. Ada hadas kecil, hadas besar. So mungkin ni bukan kita nak apa-apa. Mungkin ada yang dah nak meningkat remaja, tak tahu macam mana, tak tahu apa itu hadas. Macam mana nak mandi hadas, nak bersihkan diri. So boleh tak Ustaz kita mulakan pasal hadas? Okey. Jadi gini-gini kita apa? Mulakan. Boleh insya-Allah. So first thing, bila kita nak tahu macam nak mandi hadas lah, macam mana yang sunnah, ikut sunnah Nabi SAW mandi hadas ni seperti mana dan lain-lainnya, apa jenis-jenis. First is always to faham apa itu hadas. Mungkin ada sebahagian orang yang tak faham lagi makna sebetulnya hadas. Okay, so dia sebetulnya bukan hadas. Hadas. Yes. Ada macam TH kat belakang. Yes. So dia huruf ha, huruf dal dan huruf tha. Jadi hadas. Okay, hadas dalam bahasa Arab bermaksud sesuatu yang terjadi. Suatu peristiwa yang terjadi. Itu dipanggil sebagai suatu hadas. Okay, so hadas ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah hadas asghar. Asghar. Gha. Oh, Ghain. bukan Ghain di sini. Wow. Asghar. Itu macam tak cukup air je. Asghar. Oh, asghar. Hadas asghar. Hadas asghar. Asghar. Ghar. Ghar. Ghain. Ghain ghar. Ghain dengan ra. Itu macam main. Hadas Asghar. Astagfirullahalazim. Segan lah, malu orang ramai tengok ni. Tak apalah, kita sama Ramai-ramai belajar. kita belajar Sama belajar, kita tak ni apa. manusia biasa. Hadas asghar. Ghar. Asghar. Ghar. Yang kedua, Asghar. hadas akbar. Tu akbar maknanya? Akbar. Apa makna akbar? Besar. Besar, bagus. Asghar, Kecil. bagus, masya-Allah. Belajar mana dulu? Saya saja SSM bodoh Ustaz. Insya-Allah. Okey. So, peristiwa yang kecil terjadi, kita panggil sebagai asghar. Peristiwa yang besar terjadi adalah hadas akbar. Okey. So, yang asghar ni adalah sesuatu yang peristiwa yang terjadi yang kita cukup hilangkan hadas kecil ni dengan berwuduk. Ataupun ambil air sembahyang. Itu saja. Contoh-contoh hadas kecil. Contoh-contoh hadas kecil. Kalau seseorang itu naum, tidur dalam keadaan qaidin mumakkinin, maq'adatuhu minal ard. So maknanya contohnya kalau seorang itu dia tidur yang mana dia punya yang dia kena hadas kecil ni, di antaranya dia tidur, contohnya dia tidur ataupun dia membatalkan dia punya wuduk dia ke. Dia tidur tapi dia tak tidur dalam keadaan duduk yang dia punya punggung dia tu tak dua-dua tak ke tanah gitulah. Tak ke tanah gitu. Contohnya macam kalau kita especially lelaki kan, kadang kita solat Jumaat duduk gini kan, khatib tengah berikan khutbah apa ni semua, kadang ada yang duduk bersila tidur gitu kan. Nanti dah bangun nanti solat. Dia selagi dia duduk seperti tadi itu,
maka dia tidak keluar daripada hadas tersebut. Okay? So maknanya dia boleh solat seperti biasa. Alright. Why kena duduk macam gitu? Sebab kalau kita angkat kaki ke, ataupun kita tidur terbaring ke, ataupun kita sandar ke apa, high chance akan keluar sesuatu angin ke apa, kita tak sedar. Tapi kalau dalam keadaan duduk, maaf kita punya punggung belakang tu tertutup. Cheeks. Cheeks tu tertutup. Kalau ada keluar angin apa, nanti akan bunyi. Sebab ada sound kan bila kita tutup. Macam selalu je. So, contoh seperti itu. Kemudian ada contohnya, antaranya kalau kita sentuh ajnabi, iaitu yang bukan kita punya mahram kita. So, itu pun membatalkan. So, kemudian keluar khuruj min ahadis sabilain, iaitu keluar sesuatu daripada ahadis sabilain, daripada kita punya kubul ataupun daripada kita punya dubur. Rihun au ghairi illal mani. Maknanya rih tu maknanya sesuatu yang bau, ataupun sesuatu yang berbentuk apa sahaja, Cairan. kecuali mani. Mani bukan hadas kecil, hadas besar. Ready. Okay. So dengan beberapa yang lain, ataupun majnun dalam keadaan zawalul aql, maknanya dia hilang akal, dia gila ke, ataupun dia pengsan ke apa, itu dah keluar daripada wuduk lah, maknanya wuduk batal. Banyak orang tanya, makan batal wuduk tak? Tak membatalkan. Tak. Okay. So itu hadas kecil. Hadas yang besar, contohnya kalau seseorang itu keluar air mani, lelaki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan haid contohnya. Dalam keadaan haid, ataupun untuk perempuan kadang-kadang dia dalam keadaan dia wiladah, iaitu darah yang keluar ketika melahirkan, kita panggil sebagai wiladah. Ada juga nifas, iaitu darah yang keluar setelah daripada melahirkan tu, dah melahirkan, dah habis, adanya darah, itu dipanggil sebagai darah nifas. Itu pun dia kena mandi hadas besar. Maka peristiwa-peristiwa besar itu yang akan menyebabkan dia untuk mandi. Yang tadi tu, yang benda-benda yang kecil itu apa semua, macam terpegang ke ataupun ini semua, adalah yang menyebabkan dia, peristiwa yang menyebabkan dia kena ambil wuduk untuk hilangkan dia punya hadas kecil, yang mandi untuk hilangkan hadas besar. That's always the first. Okay, faham semuanya. Faham Kemudian jadi soalan dia apa tadi? Kemudian cara nak mandi tu. Okay, so ada beberapa cara, semuanya kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yang paling ma'ruf, yang paling masyhur sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mandi beliau ambil wuduk dulu. Beliau ambil wuduk seperti ambil wuduk orang biasa. Walaupun dalam keadaan ini hadas besar. Tetapi beliau tidak membasuh kaki dahulu. Maknanya dah buat macam biasalah, muka, kemudian tangan, kepala, kemudian yang last kali kaki kan. Kaki Rasul tak basuh dulu. Setelah itu baru beliau akan di antaranya kan, sebab kita nak ambil wuduk kan akan cuci tangan dulu, gosok. Sebelum daripada ambil wuduk tu, beliau sendiri akan bersihkan bahagian kemaluan, depan dan belakang. So make sure tak ada najis-najis yang masih ada lagi. Okay. So beliau nanti ambil wuduk, kecuali kaki itu, kemudian beliau start to mandi. So daripada mandi is always kanan dahulu, baru sebelah kiri. Okay. You nak start daripada atas dulu boleh, nak start daripada bawah dulu pun boleh. As long as kita mulakan daripada Al-Aiman, yang kanan dulu, baru Aisar, iaitu sebelah kiri. Aiman dulu. Aiman, Aisar. Sama kata yamin, yasar, sama. So, okay. So yang kanan dulu, baru sebelah kiri. So nanti bila dah start, dah habis mandi apa ni semua, make sure semua benda yang ada kena-mena dengan kulit, semuanya kena dibasuh. Okay. So mungkin ada pertanyaan, kena pakai sabun ke baru sah? Jawapan dia, kita tengok dalam kitab Safinatun Najah, Kashifatus Syajah, disebutkan bahawasanya di antara yang untuk mandi, dua sahaja. Yang pertama niat, yang kedua adalah ta'mimul ma' ala sa'iril badan.
Maknanya kita menuangkan, kita menjirus ma' iaitu air ke seluruh badan kita. Dah, dua ni je dah cukup. Means kalau tak pakai sabun pun sah tak? Tetap sah. Okay? So yang penting air kena seluruh tubuh. Termasuk dengan rambut, termasuk dengan kuku, termasuk dengan lubang hidung, termasuk dengan pusat, bawah ketiak, apa ni semua. Kita punya selangkangan ni semua, Celah-celah semua. celah-celah semuanya perlu kena. Mungkin ada orang mandi-mandi gitu tapi pusat dia lupa untuk ini. Sebab kadang-kadang ada orang dia punya pusat dia macam Tertutup gitu tertutup dalam sangat kan. So air tak kena. So make sure kena bersihkan juga. Okay, tapi kalau contohnya ustaz saya dah lama tak ini jadi tak tahu. Tak apa, it's okay. Yang penting sekarang dah tahu, you have to do already. Okay. So niat dia macam mana? Very simple. Nawaitu raf'al hadath akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Itu sudah cukup. Itu paling basic. Kalau mungkin yang nak cakap Melayu pun boleh. Boleh. Yeah? Boleh. Tak semestinya kena Arab baru sah. Tak. Bahasa Melayu pun boleh. Asalkan kita niat. Nah, bila nak niat tu? Bila kita start to jirus. Bila start to jirus, air tu dah sampai kat kepala ataupun kat badan kita, di situ kita jatuhkan niat. Habis kata orang macam nak tahu, kita niat dulu baru jirus? Boleh saja, tak ada masalah. Cuma the best is ketika air tu sampai ke badan. Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh pun sama. Dia kalau kitab Risatul Jamiah ada, Safinatun Najah pun ada. Dikatakan an-niyatul qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu bihan sunnah. Maknanya ketika kita niat tu, apa maksud niat? Ketika kita niat, maknanya kita bermaksud untuk melakukan sesuatu. Wa mahalluhal qalbu. Dan tempat niat tu adalah dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnah. Dan ketika kita melafazkannya adalah sunnah. Tapi dalam bilik air takkan kita nak cakap kerana Allah Ta'ala kan. Dalam hati. So baik adalah hati. Kemudian wa mahalluha awal ghusl iaitu minal wajh. Maknanya ketika orang ambil wuduk ni ataupun orang mandi, ketika air tu sampai ke wajah dia dah start untuk niat. That's the best time. Kalau ikut dalam kitab-kitab fiqh lah. Tapi kalau you nak niat sebelum mandi, dipersilakan asalkan kita ada niat untuk kita bersihkan diri, niat sebagai hadas besar. Okay? Ada pula tanya kalau misalnya badan dah memang clean tapi saja je bila mandi pun nak niat hadas besar pun boleh kan? Boleh sahaja. Cuma kalau boleh jangan biasakan seperti itu. Jadi nanti ada was-was. So when was-was ini jangan ini. Dan ada orang ada was-was. Saya ada pesakit dia was-was. Dia cakap yang dia mandi dalam bilik air 1.5 jam. Dalam bilik air is just untuk mandi hadas besar. Dan dia setiap kali mandi, setiap kali dia mandi tu dia niatkan hadas besar. Dia cakap dia gosok tangan dia apa semua. OCD. Tak tahu pula. Ada orang OCD tau. Tak. Tapi dia gosok. Dia cakap ustaz sampai tangan saya. Tapi betul lah tangan dia macam putih-putih kat sini. Sebab dia takut lah. Takut dia macam gosok. So dia punya celah-celah semuanya banyak putih. Sakit. Okay. Pasal dia sabun gini gitu. So tak payah yang penting you try your best already, dah serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. So jangan terlalu banyak sangat was-was seperti itu. Maknanya katakan al-waswasu minasyaitan. Was-was itu adalah permainan daripada syaitan. Dalam surah An-Nas pun ada alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan dalam hati manusia. Siapa tu? Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan juga daripada golongan manusia. So yakin apa yang kita buat semua insya-Allah kita try our best, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, tu serahkan pada Allah, insya-Allah cukup. Okey, semua tahu itu part 1. Dah cover semua? Dah cover Cover. Okey, taruhlah macam kat hutan-hutan. Tak ada air, tak ada apa, macam mana tu? You buat apa kat dalam hutan tiba-tiba? Tak tahu. Taruh je. Tiba-tiba saya terfikir, taruhlah je. Kalau boleh baliklah. Tapi kalau tak boleh, ada sebagian ulama mengatakan, kalau tengok dalam kitab Bajuri pun ada juga, dalam syarah Al-Bajuri, katakan boleh ambil ini, tayammum untuk solat. Tapi bila balik itu kena solat balik. Bila balik kena mandi, kena solat balik. So bila kita solat tu adalah ihtiramul waqt. Kita menghormati waktu. Okay. Tapi it's always best kalau ada sempat balik.
Mandi. Saya suka tanya soalan-soalan yang pelik-pelik. Boleh? Tak contoh Okey. Taruhlah kat situ tak ada air. Wah, water supply dah habis. Kita boleh gunakan air sungai ke, air laut boleh, ke. tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu dipanggil sebagai air mutlak. Okey. So air mutlak ni maknanya air yang suci, tahir, mutahhir. Maknanya air yang suci dan mensucikan. So ada beberapa di antaranya ma'ul matar, iaitu air hujan, ma'ul bi'r, iaitu air perigi. Kemudian ada ma'ul thalj, iaitu snow. Snow bila dah cair kan air kan, air tu pun boleh pakai. Kemudian air apa lagi? Embun, air embun. Air hujan, tadi air hujan, okay. Air embun pun boleh, air laut, air sungai, semuanya boleh. Boleh. Even for air matahari. Mata air. Air matahari pula, air mata air lah. Mata air, air matahari pula. So mata air pun boleh juga pakai. Saya panggil air mutlak. Ada lagi pertanyaan? Okey, ada. Kalau sakit, nak tayamum ke ataupun nak mandi hadas besar macam mana? Kalau sakit macam terbaring ke? Terbaring. Okey. Soalan-soalan You punya kulit tu ada terkopak-kopak ataupun tak boleh kena air? Contohnya lah kalau ada lah. Boleh, tayamum. Macam tak boleh kena air. Contohnya nak mandi hadas tapi tayamum. Boleh. Tayamum. tak boleh kena air, luka kan? Tayamum. Boleh. Tak ada masalah. No problem. Dah tak boleh buat apa-apa. Cuma you kena bersihkan, mana tempat yang boleh bersihkan dululah. Tapi tayamum ni bukan maknanya you kena bersihkan the whole badan kecuali itu benda tahu. Maknanya badan you semua tanah apa semua bukan. Is the tayamum is always face dengan hand sahaja. Kaki semua tak payah, bila tayamum kaki semua tak payah letak tanah kaki tu apa semua tak. Dua anggota saja, muka dengan kedua tangan. Hebat. Lagi satu. Okey, dah settle dah semua. Semua dah faham? Okey, yang keduanya Ustaz. Apa? Tak boleh buat? Tak boleh buat apa? Tak tahu you. Tak ada contohnya bila dia dah mandi hadas macam Tak mandi hadas apa tak boleh buat itu. Betul kan? Macam kaum wanita contohnya ada gangguan, for example kat rumah ada gitu-gitu. Habis dia pula masih tengah red light. Red light, okey. Lepas tu terus ada pula pernah sekali penonton ni dia cakap apa? Dia ada tanya seorang, yalah, ustaz lah, gitu kan. Mungkin ustaz tu busy ke apa, tu dia mungkin bila balas balik dia cakap tidak, satu je. Pertanyaan ada dua sebenarnya. Memang okey lah, memang bila solat memang tak boleh solat dan tak boleh baca-baca ayat Quran sebagainya. Tapi kalau nak baca zikir-zikir lain, boleh ke tak boleh? Kedua-dua soalan 1 and 2 tu jawapannya tidak. So mungkin ada perfahaman yang salah ke. Jadi orang nak tahu juga kalau dalam keadaan kotor boleh tak kita berzikir, apa benda-benda yang kita tak boleh berzikir dan apa ayat yang kita boleh baca. Okey. So sebelum saya masuk ke that hukum first, kita kena faham dulu apa yang tak boleh dilakukan. Okey. So di antara as-salat, tawaf, mashul mushaf, wa hamluhu, wa lubthu fil masjid, in khaffat talwithahu, wa qiraatul Quran. So yang pertama adalah yang tak boleh dilakukan bagi orang yang dalam keadaan junub ke apa kan, adalah solat. Dia tak boleh solat. Kemudian yang kedua, tawaf. Tak boleh tawaf. Mashul mushaf, maknanya tak boleh pegang Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperbolehkan seorang itu dalam keadaan tidak suci untuk memegang. Hu-nya itu kembali, dhamir tu kembali pada Al-Quran. Kemudian solat, tawaf, mashul mushaf, wa hamluhu, dan juga membawa Al-Quran. Tu pegang tak boleh, bawa Al-Quran tak boleh. Kemudian lubthu fil masjid, in khaffat talwithahu. So antaranya dia tak boleh kira duduk dalam masjid ke apa. Maknanya dia dalam keadaan hadas gitu, duduk je dalam masjid, ataupun dalam keadaan haid ke apa, duduk dalam masjid gitu je. Kan sebab itu orang yang dalam keadaan haid kan dia tak boleh duduk dalam masjid. In khaffat talwithahu, dia takut dia punya darah tu dia tembus ke apa yang kotor. Okay. So sebab itu orang yang dalam keadaan haid tu selalu akan duduk di bahagian luar, bukan duduk tempat iktikaf. So ini saya nak tegur, mungkin ada sebahagian orang yang terlupa.
kalau dalam keadaan haid, ada sebagian orang yang nak tengok saudara dia, family dia ataupun adik dia ke apa sedang nikah dalam masjid. Tapi dia dalam yang dia ni dia dalam keadaan haid. Dalam keadaan hadas. Dia tak boleh duduk dalam masjid. Pasal nak tengok nikah kan banyak seperti itu kan, nanti orang berkumpul dalam masjid tu pasal nak tengok nikah, tak boleh. Yang dalam keadaan uzur semua kena duduk di luar iktikaf punya tempat. So seperti itulah. Ya. Okay. Kan sorry. So nak jawab tadi tentang soalan tadi tu. So kalau boleh tengok dalam kata qiraatul Quran, memang baca Al-Quran memang tak diperbolehkan. Yes, betul bagi orang yang dalam keadaan haid. Tetapi para ulama mengatakan bahawasanya kalau ayat dalam Al-Quran tu dia pakai untuk zikir harian. Maknanya untuk pelindung diri. Contohnya setiap malam dia tak pernah tinggalkan surah Al-Falaq, surah An-Nas sebelum tidur. Dan dia dalam keadaan haid, apakah dia kena tinggalkan? Dia tak boleh baca ayat kursi sebab ayat kursi dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq, surah An-Nas dalam Al-Quran. Maknanya bila nak tidur ni tak boleh baca apa-apa lah. Tak. Silakan. Asalkan zikir harian. Tapi kalau dia contohnya, dia tak pernah buat pun. Tiba-tiba dia nak buat. Tapi besok-besok dia tak buat lagi. Hari ni je dia nak buat. Boleh tak? Tak boleh. So make sure dia punya zikir adalah zikir yaumiyan, iaitu zikir harian dia. Dan memang terbiasa seperti itu, dipersilakan untuk perlindungan. Tapi kalau tanya saya, untuk baca, boleh tak? Tak boleh. Even kadang nampak kat frame kan. Ni frame kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Tak boleh. Sebab dia baca. Cannot. Tapi kalau untuk zikir harian, bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Untuk zikir harian, pelindung diri, dipersilakan. Okay. Kan? So saya rasa ustaz tadi tu dia mempunyai pendapat dia. Ataupun dia tengah busy saya pun punya pendapat saya lah. Tapi semuanya ada dalil masing-masing. Dipersilakan. Mana yang memudahkan. Bagi saya ambil macam dia tengah busy lah, kawan kabut. Banyak mesej. Macam ustaz banyak mesej. Mesej pun satu hari baru balas. Anyways, apa tu nama dia? Dia shoot depan kamera. Yang penting mengadu domba pun tak bagus. Dosa besar. Ya, betul. Okay. Minta maaf ya. Tak apa, no problem. Satu lagi, kalau taruhlah macam kawan-kawan, okey kita balik pada lelaki pula. Ada kan, yelah kadang kita buang kecil pun ada yang tak bersih betul, tak gini-gini semua kan. So bila taruhlah pergi mana sikit tu terus kawan tu macam tersampuk ke apa, boleh tak dia tolong baca-bacakan? Dia pun tak tahu ada dia dalam keadaan bersih, totally bersih ataupun macam mana? Macam mana tak tahu dia kadang bersih ke tak? Kadang terkencing ke apa, macam terkincit ke apa gitu, macam mana nak cakap Dan kadang hadas kecil ke hadas besar? Kecil. Kecil boleh tak boleh? Kecil boleh, tak ada masalah. Hadas besar pun boleh sebab dia tak ada larangan dia. Tak ada larangan dia at all. Walaupun nak tolong bantu orang. Kira ruqyah kalau dalam keadaan darurat lah. Dalam keadaan darurat lah. Okey. Tapi kalau tak darurat tak boleh lah. Tapi kalau dalam keadaan hadas kecil, memang sebaiknya kita ambil dulu wuduk. Maknanya kita keluar daripada hadas kecil tu, baru kita rawat. Sebab ramai orang fikir, untuk jadi peruqyah ni, senang. Yang penting kita baca, tahu baca, bacaan ni, cukup. Tak. It's always about kita punya amalan setiap hari. Then on top of that, keyakinan, akidah kena betul. Kemudian yang terakhir sekali adalah kita punya perlindungan. So maknanya kita punya shield lah. Kita punya shield tu adalah apa yang kita baca setiap hari, zikir-zikir, baca surah Al-Baqarah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita punya shield. So saya faham lah kadang-kadang ada yang peruqyah yang kira sekali ini terkena balik ke apa ni semua. It's part of ruqyah. So kalau you dalam keadaan hadas, sebaiknya best to not to ruqyahkan orang lain. Okey, sekarang kita nak tanya Ustaz. Contohnya kan kau Hawa
Yelah, ada yang kadang dalam keadaan uzur, kan, red light. Habis taruh lah tiba-tiba begitu tempat seram-seram. Maksudnya macam pergi kerja ke apa. So, apa yang dia boleh baca untuk Yang zikir harian tadi zikir harian tu lah. Ya, zikir Dalam harian. hati je lah, kan? Dalam hati. So baca dalam hati apa ni semua, baca sebelum keluar rumah Ayat tu kursi dah ke baca, apa. terus tak buat kerja baca, balik pun baca. So kalau kita tengok di antara salah satu hadis Nabi SAW, so ada seorang sahabat ni datang pada Nabi SAW. Dia terkena gigitan akrab, iaitu scorpion, kalajengking. Maka datang pada Nabi SAW, maka Nabi SAW katakan, jikalau engkau baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maknanya aku berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang sempurna daripada apa yang buruk yang diciptakan. Jika engkau baca ini untuk hari ini ataupun tadi, maka engkau tidak akan terkena daripada sengatan kalajengking tersebut. So ini menunjukkan bahawasanya binatang sahaja, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Apalagi kalau daripada gangguan jin ataupun apa sahaja. InsyaAllah baca itu dengan yakin. Saya selalu amalkan. Untuk nak pergi rumah orang, rumah pesakit apa ni semua, selalu amalkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tengoklah kalau ini nanti kalau boleh pin. Tapi kalau tak boleh pin, apa? Safety pin. Safety pin. Baik. Baik. So, dalam keadaan darurat dah baru kita boleh dalam darurat lah. Kalau orang tu memudaratkan orang tersebut. Taruhlah dua-dua perempuan. Nak terjun ke apa kan pasal kena rasuk. Takkan lagi itu ustaz tak boleh aku ada besar, tak boleh ada besar tu, biarkan dia terjun, biarkan dia taklah. So dia baca bismillahirrahmanirrahim, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Contohnya baca macam itu ataupun apa baca je darurat. Dalam Islam ni banyak ada kemudahan je. Ya betul. Okey, ada apa-apa lagi pasal hadas? Tak dah. Dah, itu cukup. Insya-Allah. Pendek je Pendek. Islam is very simple. Very simple. Okey, kita dah cover tentang hadas dan itu dia. Dan insya-Allah sikit sebanyak walaupun sikit saya rasa apa tu? Tak. Ingatkan macam nak kentut ke apa? Taklah. Tak. Ini kasut sangkut. Okey, apa-apa pun walaupun pendek ni, diharapkan informasi ni memang berguna buat semua, tak kiralah peringkat umur mana, daripada teenager yang baru balik ke gitu semua. Diharapkan ini dapat sikit sebanyak membantu. Kalau misalnya ada yang tak tahu pasal hadas ni semua kan, bagi tahu kawan-kawan, kat podcast tadi cakap pasal hadas pergilah macam itu Ya, betul. Gitu. Okey, apa-apa pun bagi anda di luar sana, terima kasih. Tak kira di mana saja anda berada, dalam negeri, luar negeri semua, kalau nak support kita, bolehlah beli merch kami di www.pokersg.com. Dan terima kasih juga kepada semua, kepada pihak penaja kerana sudi menaja ataupun support Poker Extra. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Susu TVC channel. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru ketika kami uploadkan video terbaru kami. Ya, ingat ya, jaga kesihatan anda. Okey. Prihatin akan diri anda dan keadaan sekeliling sebab kita ni masih dalam keadaan pandemik. Ya. Okey? Jom, jumpa lagi lah insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jumpa lagi minggu depan. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.